Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita sambung pengajian kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun dan dikarang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan kita alhamdulillah sampai kepada bab 115, iaitu bab inna kulla ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang baik itu mendatangkan pahala seperti kita bersedekah. Jadi dalam Islam diajar kepada kita sedekah itu ada yang bermaksud zakat, seperti dalam Quran, khudz min amwalihim sadaqatan, tapi itu zakat. Ada juga sedekah yang bermaksud sedekah yang sunat. Dan ada satu lagi maksud yang diajarkan kepada kita dalam hadis-hadis Nabi SAW ialah sedekah dengan melakukan amalan yang tidak mengeluarkan harta tetapi dapat pahala sedekah. Dan kita akan lihat nanti hadis yang masyhur dalam hadis 40 berada bagaimana orang miskin datang mengadu kepada baginda SAW bahawa orang-orang kaya boleh bersedekah, kami tak ada harta nak sedekah. Maka baginda SAW memberikan jalan-jalan lain. Ini kalau kita baca dalam hadis 40, di hadis nombor 25 dan 26. Hadis nombor 25 dan 26 berkaitan tajuk sedekah yang tidak mengeluarkan harta. Baik, kita baca hadis 224. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Dalam sanad ni ada seorang rawi nama dia Muhammad bin Al-Munkadir. Ini bukan di antara tabi'in terkenal. Di antara perkara yang menjadi sifat beliau ialah bila nak baca hadis dia akan menangis dulu. Muhammad bin Al-Munkadir. Tak semua rawi macam tu, cuma dia macam tu. Sampai ke murid-murid beliau termasuk Imam Malik dan lain-lain akan menenangkan beliau bila nak baca hadis. Hadis ini menyatakan dengan jelas setiap yang ma'ruf, apa sahaja kebaikan. Jadi macam kita katakan tadi, ada yang dinamakan zakat, iaitu sedekah wajib, ada yang dinamakan sedekah sunat yang kita panggil sedekah macam biasa. Tapi kali ini tidak mengeluarkan harta. Ma'ruf maksud kita buat baik, apa sahaja kebaikan membawa pahala ibarat kita bersedekah. Jadi ini cukup membantu kita kerana kita tak mampu nak sedekah banyak, mengikut harta, mengikut kemampuan dan mengikut sifat kita juga yang bakhil dan kedekut. Tak boleh bersedekah banyak, kan? Sifat kita memang macam tu. Kita sayang harta. Jadi alhamdulillah ada cara lain yang dijadikan oleh Allah SWT untuk kita sedekah, tolong orang dan sebagainya, dapat pahala macam sedekah. Baik, hadis lepas tu ini lebih jelas lagi dan kita dah pun tengok lepas, tapi Imam Al-Bukhari ulang. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثني سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة المحلوف قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف قالوا فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة
Ini bukan salah saya, bukan ulang, tapi hadis yang hampir sama daripada siapa ni? Oh, ni ulang dengan lafaz yang berbeza sebab betul dia ulang. Hadis ni telah kita jumpa sebelum ni. Kita masih ingat, tapi dengan lafaz yang agak pendek. Kali ini dengan lafaz yang lebih panjang. Okey. Ada siapa sahabat yang sama. Maksudnya daripada datuknya Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah bersabda Nabi SAW, wajib atas setiap orang Islam bersedekah. Para sahabat radhiyallahu anhum telah berkata, sekiranya dia tidak mendapatkannya, Nabi SAW menjawab, maka hendaklah dia bekerja dengan kedua tangannya untuk mendapatkan manfaat bagi dirinya dan bersedekah. Para sahabat radhiyallahu anhum telah berkata, maka sekiranya dia tidak mampu atau dia tidak buat, Nabi SAW menjawab, maka dia menolong orang yang memerlukan lagi teraniaya. Para sahabat radhiyallahu anhum telah berkata, maka sekiranya dia tidak mampu berbuat, Nabi SAW menjawab, maka dia menyuruh dengan kebaikan atau menyuruh yang ma'ruf. Para sahabat radhiyallahu anhum telah berkata, maka sekiranya dia tidak mampu berbuat, Nabi SAW menjawab, maka dia menahan diri dari keburukan, maka sesungguhnya ia adalah sedekah baginya. Oh, ini hadis yang lain. Sebab kita cek balik hadis bab dulu daripada Abu Dzar Allahu anhu. Ini pula Abu Musa. Okey. Tapi tajuk yang sama. Baik. Jadi kita lihat bagaimana Nabi SAW memberikan pilihan. Yang ini sifat rahmat Nabi SAW. Dia tak kata kepada sahabat dia, aku kata yang tu buat. Tak payah cakap banyak. Tak. Sahabat kata Rasulullah, kalau tak mampu buat yang tu, buat yang ni. Kalau yang tu pun tak mampu, buat yang ni pula. Maka pertama, kesabaran Nabi SAW memberikan jawapan. Yang kedua, kasih Nabi kepada, rahmat Nabi kepada umat, iaitu Nabi SAW memberi jalan keluar kepada orang yang tak mampu. Akhirnya apa? Fayumsik. Maka dia menahan dirinya daripada melakukan keburukan. Itu juga sedekah. Mana tak buat apalah, kan? Kalau kebaikan-kebaikan yang lain mengeluarkan tenaga, bergerak sebenarnya, tapi ini tak. Dia tidak menyakiti sesiapa, maka dia menjaga diri dia. Okey, ini juga satu pahala kepada diri dia. Yang hadis Abu Dzar tu lepas ni. Yang tadi, yang sebelum kita jumpa, hadis lepas ni. Jumpa tajuk yang lebih kurang sama, dengan lafaz yang lebih kurang sama. Baik. Hadatsana Musaddad. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال حدثني أبي أن أبا مراويه الغفاري أخبره أن أبا ذر رضي الله عنه أخبره أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أرأيت إن لم أفعل؟ قال تعين ضائعا أو تصنع الأحرق. تصنع لأحرق. قال أرأيت إن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك. صدقة تصدق بها عن نفسك. Yang dalam cetakan teks Arab ni, dia baris dia kurang tepatnya. Yang tu lebih tepat, tasaddaq. Jadi hadis ni kita dah jumpa dulu. Begitu juga Nabi SAW memberikan pilihan kepada seorang itu untuk buat satu benda yang tidak mengeluarkan harta tapi sedekah. Sampai akhirnya Nabi sebut tada'un nas. Tada'u maksud meninggalkan, tidak mengganggu manusia. Itu maksud dia. Kita buat kerja kita, bukan maksud dia tak peduli manusia sampai dia tak jumpa orang, tak. Tapi dia tidak mengganggu sesiapa. Maka dengan kesungguhan menjaga diri dia, lidahnya dan tangan sebagainya, macamlah hadis yang lain yang kita selalu baca, yang mana Nabi SAW menyebut al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Orang Islam itu adalah orang lain selamat. Orang lain selamat. Salimal muslimun, orang Islam selamat daripada lisanihi, lidahnya, wa yadihi, dan tangannya. Dan kata ulama bukan maksud tangan tu tak masuk kaki. Maksud tangan tu mewakili kaki. Itu maksud dia. Jadi ini hadis yang jelas membuka ruang yang besar untuk kita buat baik seperti sedekah walaupun tidak mengeluarkan harta. Baik. Hadis lepas ni ialah hadis yang kita jumpa dalam hadis 40, di mana sebagian sahabat ada yang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu, orang kaya bersedekah, kami tak mampu. Baik. Hadatsana Abu Nu'man. حدثنا أبو النعمان قال حدثني مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى ابن عقيل Uqail. عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤالي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تشبيهة وتحميدة صدقة وبضع أحدكم صدقة قيل في شهوته صدقة قال لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر ذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. Ini hari ini agak lafaz dia agak pendek dalam lafaz 40 sepanjang sikit ataupun macam mana okey, kita boleh tengok balik nanti. Dan dalam sebagian riwayat menyatakan bahawa selepas mereka dapat benda ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kaya pun dapat tahu dan mereka pun buat juga. Maka datang orang miskin sekali lagi jumpa Rasulullah kata itulah kelebihan yang Allah bagi. Jadi maknanya kalau diikutkan macam tu, orang kaya ada peluang untuk buat ibadat lebih yang tak dapat ditandingi oleh orang miskin. Tapi sayangnya bila dah kaya, ada gangguan lain datang, iaitu kedekut, sayang harta. Bila miskin, tak buat pula amalan-amalan lain. Maknanya orang kaya tidak menggunakan kekayaan untuk bersedekah. Orang miskin pula berangan-angan dan mengharap kaya untuk sedekah. Tunggu kaya baru buat, tunggu kaya nanti kalau aku kaya aku akan sedekah. Jadi ini semua kita panggil kesilapan bila kita panggil tidak mengetahui kemampuan diri kita dan kita tidak sedar apa yang kita boleh buat sebenarnya. Kita boleh buat macam-macam. Kita jangan putus asa berjalan kebaikan. Terlalu banyak jalan kebaikan. Jadi kita buatlah walaupun sedikit tapi berterusan. Jangan kita fikir nantilah sekaligus saya nak buat. Bila saya dah kaya, saya rasa sudah kaya ni, saya nak kan. Ada orang pernah kata, saya nak bagi Ustaz dekat Community Center, tunggu saya dapat projek ni, saya kaya saya dapat bagi. Tak dapat, betul tak bagilah. Kita tak perlu orang kata apa, nak sedekah kena tunggu kaya kan. Sebab tu alhamdulillah saya ucap terima kasih kepada orang yang menyumbang buat Community Center. Ada yang menyumbang sikit-sikit tapi berterusan. Alhamdulillah, apa yang mampu kan. Itu sebagai salah satu daripada ibadat kita yang kita mampu. Jadi orang yang mampu kadang-kadang tak buat. Kita yang nampak diri kita tak kaya pun tak buat juga. So ini rugilah kita kan. Dalam keadaan mana pun kita kurang, potensi kita ada tapi kita tak buat. Itu maksud. Baik. Kemudian kita masuk bab 116, bab yang mana Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memperincikan jalan-jalan kebaikan untuk kita buat baik. Ini satu benda yang menarik sebab dia mengingatkan kita tentang benda-benda ni. Kita kadang-kadang bila kita baca satu hadis, dalam tu ada banyak benda kita terlepas 1-2-3 benda. Sekarang dia ulang balik beberapa perkara kecil dalam hadis-hadis yang panjang. Okey. Bab imatatil adha, membuang gangguan.
حدثنا أبو عاصم عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع جابر عن أبي برزة الأسلامي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال أمت الأذى عن طريق الناس. أمت الأذى عن طريق الناس. Daripada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku atas amal yang dengannya dapat memasukkan aku ke dalam syurga. Rasulullah SAW telah bersabda, membuang gangguan seperti duri dan sebagainya yang memudaratkan dari jalan yang dilalui orang ramai. Kebaikannya ialah kerana dia memikirkan orang ramai, maka dia sanggup membantu dan buang benda yang mengganggu, dan dipikirkan untuk orang lain mudah lalui jalan tu. Ini tak kiralah apa juga kita buat zaman sekarang atau zaman dulu, yang mana memudahkan urusan orang. Sama ada soal jalanan ke, soal di mana-mana pun, kita ni kena ada sikap sentiasa memudahkan, tidak menyusahkan. Sampaikan Nabi SAW sebut benda ni kepada Abu Barzah, inilah amalan yang boleh memasukkan kita ke syurga. Maksud antara amalan yang boleh masukkan manusia ke syurga ialah kerana dia buat kebaikan untuk manusia lain. Itu maksud dia. Baik. Hadatsana Musa. حدثنا موسى قال حدثنا وحيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما فغفر له. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang lelaki muslim yang telah bertemu dengan duri di jalan, lalu dia telah berkata, sungguh aku akan membuang duri ini agar yakni duri tidak memudaratkan akan seorang Islam, maka diampuni dosanya. Sini ulama kata apa sahaja perkara yang memudaratkan, bukan semesti ini pohon pokok yang berduri yang halang kan. Maka ulama kata diambil dari situ setiap perkara. Macam kata Syekh yang menghuraikan kitab kita ni, Syekh Fadlullah Al-Jilani, dia kata hadis ni fayadkhulu fihi kullu ma yushawwishu 'ala al-marrin fi at-tariq. Masuk dalam bab ini apa sahaja perkara yang menyusahkan dan mengganggu orang-orang yang berjalan, apa saja, sama ada dari segi luka, dari segi susah, dari segi busuk, dari segi tak elok dipandang, apa sahaja, kan. Jadi makna bila memikirkan orang lain tu, itu yang besar tu, memikirkan orang lain. Baik, ada lepas tu Hadatsana Musa. حدثنا موسى قال حدثنا مهدي عن واصل عن يحيى بن Uqail عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤالي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. Daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, bentangkan ke atasku segala amal umatku yang baik dan yang buruknya, maka telah aku dapati pada amal-amal kebaikannya, iaitu membuang sesuatu yang menyakiti dari jalan, dan aku telah mendapati dalam amal-amal buruknya itu perbuatan meludah kahak di dalam masjid dan tidak di kampusnya. Jadi pertama sekali hari ini bagi tahu kita, Rasulullah tahu amalan umat dia. Allah SWT jadikan Nabi SAW ni mampu melihat semua amalan umat dia. So bayangkan berapa banyak tu, nak tengok bila tu, nak tahu bila tak. Itulah dipanggil ilmu. Bila Allah nak bagi kepada seorang Nabi dan Rasul, dia bukan macam kita.
Kan, dia bukan seperti kita. Sebab tu Nabi SAW ada banyak mukjizat, ada banyak keajaiban yang berlaku, dan ada banyak ilmu dunia dan akhirat, dan Nabi nampak yang gaib dan sebagainya. Jadi antara contoh kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam yang akal kita susah nak faham, tapi itulah dia mukjizat Nabi kita. Dibentang kepada aku amalan semua umatku. Aku tengok semua baik dan buruk. Macam mana Nabi tengok? Kita pun tak tahu. Dan Nabi sebut antara amalan baik yang maksudnya besar pahala dia tapi kecil pada mata orang, itu maksud dia ni, iaitu amalan membuang gangguan di jalan. Yalah, orang apa nak peduli kan jalan, asal tak kena aku sudah. Kan, betul tak? Bukan setakat tu, kadang kita tengok ada orang yang pelik, dia berhenti tu selamatkan anak kucing kat tengah jalan tu, selamatkan anak anjing bagi orang kafir. Dia terdetik hati nak berhenti tu, lepas tu nak dengan bahaya highway laju. Jadi hati dia tu ada kan, nak selamatkan. Kadang-kadang kita mampu pergi hang anak kucing mana padam ke hang, kita tak ada belah kasihan kan. Jadi orang kafir ada belah kasihan, orang Islam ada lagi bagus sebab dengan di atas dasar keimanan. Jadi buang keburukan di jalan ni, maksudnya benda tu orang rasa macam tak buat pun tak apa, biar pergi situ lah kan. Tapi ada orang dipikir, kalau aku biarkan, apa akan jadi, apa akan berlaku, apa orang tu, maka dia buang. Ini Nabi kata di antara amalan yang pahala besar yang aku nampak. Yang amalan yang buruk pula, yang juga orang anggap kecil, iaitu buang kahak dan ludah. Nukha'ah ni adalah semua yang keluar daripada hidung dan dada. Nukha'ah ni maksudnya kahak boleh, hingus boleh, kategori itu. Ludah dalam masjid dan biarkan. Tabiat orang Arab. Kenapa? Sebab masjid tu tanah. Sebab tu Nabi SAW sebutlah hadis ni, orang yang meludah atau buang kahak dan sebagainya tanpa menimbusnya kembali. Maksudnya apa? Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut bahawa siapa yang rasa tak dapat nak elak kena ludah juga, maka dia kena tutup dengan tanah. Itu kita tak boleh lah. Kita sekarang kapet simen tak boleh ludah lah, kena ludah di luar lah. Yang nak ludah buah kapet pula teruk lah, tak faham tu. Jadi orang macam dia kata maksudnya setakat benda tu sikit biarlah. Salah, maksudnya benda tu satu benda yang salah. Itu kena fikir balik tu. Jadi menunjukkan betapa kadang-kadang amalan tu kecil di mata orang, tapi rupanya dia besar di sisi Nabi SAW dan besar di sisi Allah atau sebaliknya. Baik. 117 bab qaulul ma'ruf. Qaulul ma'ruf, Imam Bukhari buat khas satu bab, walaupun dia ambil hadis yang lebih kurang sama, untuk menunjukkan bahawa bercakap benda yang elok dan menyuruh benda yang elok. Jadi makna bukan semata-mata buat, tapi ini adalah menyuruh. Dia sama macam al-amru bil ma'ruf lah, maksud kita ajak orang buat baik, menyuruh bercakap maksudnya. Baik. Bab qaulil ma'ruf, hadatsana Bishr bin Muhammad. Bab qaulil ma'ruf, hadatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abdul Jabbar ibn Abbas al-Hamdani an Adi bin Sabit an Abdullah bin Yazid al-Hukmi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah. Maksud dia daripada Abdullah bin Yazid al-Khatmi radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, setiap kebaikan adalah sedekah. Hadatsana Sa'id. Hadatsana Sa'id bin Sulaiman qala hadatsana Mubarak an Sabit an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bisyai'i yaqulu izhabu bihi ila fulanah fa innaha kanat sadiqata Khadijah, izhabu bihi ila baiti fulanah fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia telah berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diberikan sesuatu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian bawalah pergi, hantarkanlah kepada fulanah,
kerana sungguhnya dia dahulu teman Khadijah radhiyallahu anha. Kalian bawalah pergi, hantarkanlah ke rumah fulanah, kerana sungguhnya dia dahulu memintai Khadijah radhiyallahu anha. Maksud Nabi SAW suruh buat baik, hantar ke rumah orang ni, hantar rumah orang ni, maksudnya makanan ke apa ke, lebih hantar. Kerana apa? Dia ni dulu kawan Khadijah, dia ni dulu sahabat Khadijah. Khadijah dah meninggal, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW yang pertama, yang mana berkahwin dengan Nabi perkahwinan yang ketiga. Dia dah kahwin 2 kali, suami meninggal, dia ada anak. Antaranya anak dia ialah nama Halah, nama Hindun. Jadi anak-anak ni anak tiri Nabi SAW. Kemudian dia kahwin dengan Nabi SAW, dia lebih tua daripada Nabi, dan dia hidup dengan baginda SAW sampai wafat. Maka selepas kewafatan itulah baru Nabi SAW kahwin dengan Saudah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian Zainab, kemudian Ummu Salamah dan lain-lain. Dan Khadijah ni kelebihan dia di antaranya ialah dia diberitakan masuk syurga ketika dia masih hidup. Datang malaikat Jibril beritahu Nabi SAW. Khadijah tak tahu itu malaikat Jibril. Seorang lelaki datang. Bila Khadijah dekat dapur, maka malaikat Jibril kata dia akan bawa hidangan. Berilah berita gembira dekat dia, wahai Muhammad, dia telah ada rumah, istana di syurga daripada mutiara. Jadi disebutkan tidak ada bising dan tidak ada penat. Maksudnya dia dah penat dengan nak jaga Nabi SAW, maka Allah balas di syurga. Dan Nabi SAW akan tegur sesiapa yang nampak macam cemburu dengan Khadijah, walaupun Nabi sayang kepada isteri dia selepas kematian Khadijah. Contoh yang berlaku pada Aisyah. Aisyah cemburu, maka Nabi SAW tegur Aisyah. Dan Aisyah kata, pertama Aisyah kata dia tak faham kenapa dia cemburu kepada orang yang dah mati. Kan, cemburu ni pelik kan. Yang kedua, selepas dia dengar Nabi tegur, dia kata dia tak akan buat lagi. Betapa Nabi SAW sayang dekat Khadijah, tegur dia. Jadi ini antara bukti berbuat baik kepada orang yang telah meninggal dunia, menyambung persahabatan orang yang telah meninggal dunia. Ayah kita, mak kita, ada sahabat, ada kawan, selepas mereka wafat meninggal, kita sambung. Ini antara yang diamalkan oleh para sahabat juga. Sebab tu Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar pernah berhenti dan bagi hadiah dan duit dan sebagainya kepada seorang lelaki yang tak dikenali. Orang tanya, kenapa anak Abdullah, kenapa sampai macam ni? Kata, dulu ayahnya kawan ayah aku. Jadi sahabat-sahabat ambil pada Nabi SAW. Bila kita ada keluarga yang telah meninggal dunia, kita sambung persahabatan dan kita sambung kebaikan. Itu maksud dia. Dan daripada Khadijah lah Nabi SAW dapat anak-anak dia, kecuali Ibrahim daripada Maria. Baik, hadis yang akhir sekali, hadis yang lebih kurang sama tapi daripada riwayat lain. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kebaikan adalah sedekah. Wallahu alam. Setakat itulah malam ni, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah. Astaghfirullah. Ya. Yang nukha'ah tu dia maksudnya semua yang keluar daripada hidung, mulut yang berbentuk kahak, ludah, hingus, itu nukha'ah. Nukhamah. Dia ada dua, nukhamah dan nukha'ah, dua-dua. Nukhamah. Ada lagi istilah lain, tak ingat. Dia yang keluar daripada mulut kita tu, dia ada beberapa perkara.
Ada kotor, dia bukan najis. Jadi bila benda tu di masjid, maka kesucian masjid tu, maka baginda pesan benda tu. Kalau kita buka Sahih Bukhari contohnya, ada banyak hadis tentang yang berulang-ulang sebut Nabi marah orang yang ludah ke arah kiblat atau ludah di masjid tapi tak timbus, tak tutup dengan tu. Maka ada banyak cadangan daripada Nabi SAW. Ada yang Nabi suruh ludah pada pakaian. Maksudnya kita pakai jubah, pakai apa, pakai kain apa, maka kita buat macam tisu. Dan yang kedua, di bawah tapi tutup dengan tanah. Dan tak boleh ke arah kiblat. Itu maksud dia. Jadi ada, dan Nabi SAW ambil tongkat dan kikis, dan Nabi marah. Hadis tu hadis yang masyhur, banyak riwayat dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi marah, Nabi tunjuk, ini apa ni, Nabi katakan. Jadi Rasulullah amat marah. Jadi ini antara contoh hadis yang kita kena amal mengikut zaman, kan? Sebab Nabi sebut kafarah, nah hadis yang lain ada kafarah bagi orang yang ludah, tanam balik dengan tanah. Macam mana kita nak buat zaman sekarang? Maka tak boleh buat. Sama juga dengan hadis yang kita sebut dulu pasal Nabi larang lipat dengan baju bila nak sujud. Nabi larang ikat sanggul rambut bagi lelaki sebab tanah tu. Nabi nak rambut tu biarkan kena tanah, baju ni pun labuhkan kena tanah. Ada orang Arab zaman tu yang bila nak sujud dia tak mau kena tanah, baju dia cantik, mahal ke bersih, rambut pun diikat, dia tak mau kena tanah. Maka Nabi kata jangan buat begitu. Jadi cerita tu tak boleh buat zaman sekarang dah. Sekarang semua kapet. Tak ada orang sombong ke tak sombong ke, dia mesti sujud. Kan, dia tak jaga pun sebab memang kapet bersih. Jadi macam mana kita nak marah orang? Ni tak boleh ni lipat dengan baju. Tak kena-mengena dah. Kata orang susah tau dia. Bila ada yang menulis, ada yang bercakap, dia tak tengok sebab musabab ulama larang benda tu. Dia cakap makruh lipat dengan baju dan sembahyang. Makruh ke haram ke ada sebab. Jangan kita abaikan sebab tu. Kita beritahu orang, tak kira lah apa jadi pun, jangan lipat dengan baju. Sebab tu ada orang pernah tegur anak kuliah, anak kali ni dia tegur. Dia kata ada hadis Nabi. Pandai pula baca hadis, tegur anak. Kalau betul tak apa. Ya, hang pun tak faham hadis. Kan? Tu kalau buat ni, kalau ustaz main pakai baju pagoda, Allah, dosa besar. Nampak persepsi je. Kan? Macam tak pakai kopiah, ada orang tegur. Kita tahulah benda tu elok dipakai, tapi bukan wajib, bukan sampai satu ke tahap apa semua. Tapi pakai elok lah. Kalau masyarakat di surau mau kena pakai lah, elok lah. Kan? Anda pun tak setuju kalau ustaz-ustaz kita duk buat sikap rambut cantik semua kuliah di masjid. Masyarakat tak ada terima. Walaupun dia terpaksa dengar kita cakap. Kita macam seolah-olah tak peduli adab masyarakat, adat masyarakat. Anda kalau hantar pergi dinner, anda pakai apa? Hospital hantar buat dinner, mesti ada tema, ada tutup. Kita tak tutup ni. Lah.